亲爱的姐妹们，平安！感谢神，我们再一次在这个新年里面头一次的见面，我们非常感谢神的恩典。Selamat pagi saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa berjumpa di online untuk pertama kalinya di dalam tahun yang baru ini, tahun 2026。让我们来唱一首诗歌，感谢天父在去年一整年对我们的看顾，我们也相信在这未来的一年，神也仍然看顾我们。Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuji Tuhan yang sudah memelihara kita sepanjang tahun 2025. Kita juga percaya Tuhan akan memimpin kita sepanjang tahun yang baru ini, tahun 2026. 我们来唱一首诗歌，天父必看顾。Angkat puji-pujian, Tuhan memelihara engkau. Mari kita dengan hati yang bersyukur, kita memuji Tuhan. Jangan kau takut kesusahan, Tuhan peliharakan. Pada Tuhan ada lindungan, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan setiap saat, setiap tempat. Ya tentu peliharakan, Tuhan peliharakan. 有时劳苦无心主是我，天父必看顾你。危险临到无处躲藏，天父必看顾你。天父必看顾你，时时看顾，处处看顾，他必要看顾你。天父必看顾你。Engkau nista Tuhan kaya, Tuhan peliharakan. Dalam cobaannya menjaga, Tuhan peliharakan. Tuhan peliharakan setiap saat, setiap tempat. Ya tentu peliharakan, Tuhan peliharakan. Baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. 亲爱的主，我们来到你面前， Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang setia. Engkau juga sahabat kami. 我们感谢你的信使，你也是我们的良友。 Di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini begitu banyak kesulitan, penderitaan, dan masalah. 世界有很多的困难，有很多的问题， Tetapi kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup yang selalu ada bersama kami. 感谢神，我们有一位活的神，也始终与我们同在。 Kiranya kami tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kami tetap berada di dalam perlindungan dan juga di dalam jalur Tuhan. 但愿我们不要离开神，我们在你的眷顾之下。 Saat ini kami akan sama-sama merenungkan dan belajar kebenaran firman-Mu. 这时候，我们要一同学习你的话语， Kiranya Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami akan isi hati Tuhan. 帮助我们明白你的心意。 Pakai kedua hamba-Mu juga yang menyampaikan dan juga yang menerjemahkannya. 求你使用两位你的仆人，使你讲道的翻译的。 Kami berdoa bersyukur di dalam nama Yesus. 我们祷告奉耶稣基督的名字，阿门。 Amin. Shalom. 各位 Saya mengucapkan terlebih dahulu selamat Natal dan selamat tahun baru kepada ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. 祝大家圣诞快乐，新年蒙恩。 Sudah sekian lama saya tidak berada di tempat ini, tapi saya bersyukur hari ini
anugerah Tuhan boleh kembali kita bertemu di dalam persekutuan wanita. 很久没有跟大家见面，今天能够跟大家在一起，很欣慰。 Kita terus berharap biarlah Tuhan yang akan menjaga, menuntun kehidupan kita di sepanjang tahun 2026. 但愿在这2026年的整年，神与我们同在。 Tadi kita sudah sama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. 我们刚才已经用琴的方式把诗篇第86篇整篇都念了。 Saya memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu berdoa dalam kesesakan. 我今天的题目就是在患难中祷告。 Saya pikir setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit ya. 每一个人一定有面临过困难。 Kita pernah mengalami masa-masa ketika kita merasa hidup ini begitu berat. 当我们觉得生活是那么样的沉重， Entah itu masalah keluarga, 家庭的问题、 mungkin juga masalah tekanan di dalam pekerjaan, 工作的问题， bahkan mungkin juga penyakit yang tidak kunjung sembuh ibu-ibu semuanya. 一直缠绕我们的疾病。 Jadi kita merasa pergumulan kita di dalam dunia ini begitu berat. 我们觉得这个担子非常的重， Jalan buntu yang juga kita tidak paham, kita tidak mengerti semuanya itu. 我们好像面临绝路。 Nah, pada saat-saat seperti itu kita bisa merasa kita tidak berdaya. 在这样的状况当中，我们觉得无奈、 Kita merasa hidup ini udah lelah, 疲倦、 kita putus asa, 失望、 kita capek dan lain sebagainya. 很累等等， Karena tidak ada jawaban. 因为没有答案， Kita tidak tahu harus bagaimana lagi. 我们不晓得应该再怎么做。 Ada saat-saat di mana kita berkata dalam hati, Tuhan aku udah gak kuat nih menghadapi hidup dalam dunia ini. 有的时候我的内心对神说：“向神呐喊，我受不了。” Mungkin kita akan berkata, Tuhan ambil saja nyawaku karena aku udah capek tinggal dalam dunia ini. 可能我们有的人会说：“神啊，你就把我的命拿去吧，我已经疲倦了。” Nah, di dalam saat-saat seperti ini Bapak Ibu, semua kita belajar sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. 在这样的状况当中，我们应该学习最重要的一点： Ketika kekuatan kita habis, itu doa menjadi nafas kita. 当我们的力量没有了，祷告就是我们的呼吸。 Sekali lagi saya ulangi, ketika kekuatan kita ini udah habis, doa menjadi nafas kita. 当我们的力量已经没有了，祷告就是我们的呼吸。 Tapi ini bukan berarti ketika masalah datang, kesulitan datang, kita baru ingat kepada Tuhan. 这不是说当有患难的时候，我们才记得神； Kalau kita lagi sakit-sakitan, kita baru ingat deh berdoa kepada Tuhan. 当我们病病痛痛的时候，才想念神。 Nah, dalam segala hal, ibu-ibu kita harus selalu ingat kepada Tuhan. 无论在任何的状况，我们要纪念神。 Nah, Mazmur 86 ini adalah contoh dari seorang yang sedang berada di dalam kesesakan yang begitu dalam. 诗篇86篇就是一个例子，讲到一个人他在患难、在艰难的当中。 Kita kalau membaca ayat ini tadi ya, jadi doa ini bukan doa yang indah secara bahasa ya ibu semuanya. 所以我们看见诗篇86篇的说话不是很美丽，不是很动 Tapi 听。 ayat-ayat ini kita melihat jeritan hati ya, jeritan hati seorang yang tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat untuk bersandar. 诗篇86篇是一个人心中的呐喊，他知道只有神是唯一的依靠。 Mazmur 86 ini adalah doa Daud. 诗篇86篇是大卫王的祈祷。 Memang tidak dijelaskan secara spesifik ayat-ayat ini ya. 当然我不会一节一节的讲述。 Tapi jelas saat itu Daud sedang dikejar musuh. 从整体的来说，我们看见大卫是被他的仇敌追索。 Ayat 14 mengatakan, Ya Allah, orang-orang angkuh telah bangkit menyerang aku dan gerombolan orang bengis mengincar nyawaku, mereka tidak mempedulikan aku. Saya baca dari TB2. 第14节，神啊，骄傲的人起来攻击我，又有一党强横的人寻索我的命，他们没有将你放在眼中。 Jadi pada saat itu Daud sedang dikejar oleh musuh. 大卫被仇敌追 Lalu 索， di dalam ayat 1 mengatakan dia merasa lemah dan miskin. 在第一节他觉得非常的困苦， Ayat yang terakhir mengatakan sebab sengsara dan miskin aku. 最后他说我是很穷乏的。 Dan pada saat itu juga Daud sedang mencari pertolongan siapa? Dia mencari pertolongan Tuhan. 大卫在寻求神的帮助。
Itu kita bisa baca, ibu-ibu nanti baca di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 ya. Pada saat itu Daud mencari pertolongan Tuhan. 第6节、第7节是大卫向神求助。 Nah, Daud ini ibu-ibu semuanya adalah orang yang hebat loh. 大卫是非常了不起的人， Dia ini adalah pahlawan iman. 他是信心的伟人， Bukan hanya itu, tetapi Daud ini juga raja. 他是一个王， Dia raja Israel. 以色列的王。 Tapi Daud juga ternyata dia pernah mengalami yang namanya kesesakan. 他虽然是一个王，可是在生命里面他也经历过艰难。 Ternyata Daud yang begitu hebat, ternyata dia juga pernah mengalami kesulitan yang membuat dia pada akhirnya dia berseru kepada Tuhan dengan air mata. 这个了不起的王，在他生命里面也有一段的时候，让他流泪向神呼求， Mazmur ini juga unik 这也是很特殊的。 karena Mazmur ini penuh dengan permohonan pribadi. 这个86篇呢，我们看见很多个人的祈求。 Lalu dalam ayat ini juga Daud dia mengakui karakter Allah. 大卫认识神的性格， Karakter Allah itu apa saja ibu-ibu? Coba 神 sebutkan 的 dan 性格，神的属性， kasih apalagi? Setia, yang murah. 信实、恩慈。 Iya, jadi Mazmur 86 ini menjadi sebuah contoh bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya berdoa pada saat kita mengalami hidup ini udah sesak. 当我们觉得生命是很难度过的时候，诗篇86篇是一个很好的一个榜样。 Kita lihat Daud tahu Allah dekat dengan orang yang mau memohon, mau berseru kepadanya. 大卫知道神愿意亲近愿意亲近他的人。 Beberapa hal yang bisa kita pelajari dalam ayat-ayat ini. 我们可以看好几方面。 Yang pertama, dalam kesesakan datanglah kepada Tuhan. 第一，当我们有困难的时候，来到神的面前。 Datanglah kepada Tuhan ketika kita lagi sesak, tapi kita datangnya juga harus dengan sikap yang rendah hati. 当我们有困难的时候，来到神的面前，要存着谦卑。 Ayat 1-2 mengatakan, sebab aku ini sengsara dan miskin, jagalah nyawaku. 因为我是困苦穷乏的，求你保存我的性命。 Nah, ibu-ibu dalam ayat ini kita melihat Daud itu dia tidak datang dengan sikap yang sombong. 大卫来到神的面前，不是带着骄傲的态度， Dia tidak datang dengan sikap yang angkuh, 他不是很骄傲的。 tapi dia datang sebagai orang yang miskin. Coba, padahal dia kan raja Israel. 虽然他是王，但是他说我是困苦穷乏。 Tapi dia bilang sebagai orang yang miskin, 他说我是困苦穷乏 orang 的， yang lemah, 软弱的， yang tertekan, 被压迫的， yang tidak berdaya, 无奈的， tidak mampu, 没办法的。 sehingga Daud sangat membutuhkan 他 pertolongan. 非常需要神的帮助。 Lalu dalam ayat yang kedua, Daud juga meminta penjagaan dan keselamatan dari Tuhan. 第二节，他求神保守他的性命。 Jadi kita lihat di dalam ayat-ayat ini, Daud ini mendasarkan permohonannya kepada kesetiaannya kepada Tuhan. 他向神求是凭着神的信实， Dan juga kepada kepercayaan Daud yang begitu teguh kepada Tuhan. 也是凭着他对神坚定不移的信念。 Daud mengaku bahwa Allah adalah satu-satunya pelindung dia. 大卫承认上帝是他唯一的保障， Tidak ada Allah-Allah lain. 没有别的偶像。 Hanya Allah yang hidup itulah satu-satunya pelindung Daud. 这有活的上帝，他是大卫唯一的保护者。 Nah, ibu-ibu, inilah langkah pertama ketika kita dalam kesesakan. 这是第一点，当我们面临困难的时候， Langkah pertama dalam doa kesesakan. 在我们很艰难的时候，第一步就是祷告。 Nah, memang pada dasarnya manusia itu tidak berdaya ya ibu-ibu ya. 事实上，我们是无奈的人， Kita nggak berdaya dan kita sebetulnya hidup kita itu sepenuhnya hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. 我们所能够做的，我们这一生就是仰望、依靠他的恩典。 Kalau kita ada hari ini itu karena anugerah Tuhan. 我们能有今天呢，是因为神的恩典， Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. 不是因为我们厉害。 Seperti Daud kita melihat dia datang sebagai orang yang sengsara. 大卫来到神的面前，是以一个在患难中的人， Orang yang melarat, orang yang miskin. 是穷乏的人。 Nah, demikian juga kita sama-sama dipanggil untuk merendahkan hati
hati kepada Tuhan. 上帝，我们存着谦卑来到他的面前， Dan kita mau bergantung, bersandar kepada kasih 我 karunia 们愿意依靠神， bukan bersandar kepada kekayaan kehebatan kita. 不是依靠我们的钱财、我们的才能。 Ibu-ibu, kita dijaga bukan karena kita layak di hadapan Tuhan. 上帝保守我们，不是因为我们配的， Kita dijaga itu karena Tuhan sayang sama kita. 上帝保护我们，因为他爱我们， Kita dipelihara karena Tuhan mengasihi kita. 他保护我们、眷顾我们，因为他爱 Kalau 我们。 begitu, apa yang menjadi respon kita ibu semuanya? 那我们对神的反应如何？ Respon kita yang benar adalah hiduplah setia kepada Tuhan. 正确的反应就是对神忠心， Kita mau taat, kita mau setia kepada Tuhan. 顺服他。 Dalam setiap doa dan langkah hidup, kita arahkan, kita mau memandang kepada Tuhan. 让我们把我们的生命的方向对准上帝。 Tuhan yang satu-satunya sumber pertolongan dan pemeliharaan 上帝 kita. 是我们唯一的帮助。 Kita juga mau mengakui bahwa kita perlu Tuhan. 要承认我们需要神， Ya, kita perlu Tuhan. 我们需要神， Artinya kita menyadari bahwa kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kita. 表明我们醒悟，我们自己不能够自己走这个人生的路， Apalagi kita yang single parent. 特别是单亲的家庭， Perlu butuh Tuhan supaya Tuhan memberikan kita 我 kekuatan. 们非常需要神给我们力量， Kita perlu bimbingan Tuhan dan kasih Tuhan di dalam setiap aspek hidup 我们 kita. 需要神的指引，在每个生活的层面。 Kita mau memulai hari kita dengan sikap hati yang pasrah dan bergantung kepada Tuhan. 我们怎么样开始我们的一天呢？就是交托， Kita bangun pagi, kita berdoa. 早上起来祷告， Minta Tuhan menolong kita. 求神帮助， Memampukan kita supaya kita bisa kuat menjalani hidup kita 让我 sehari-hari. 们能够有力量奔走这一天的路程。 Jadi kita penting melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. 要让神在我们的生活的每一步参与。 Sebelum kita melanjutkan pekerjaan kita, kita berdoa dulu kepada Tuhan. 还没有工作，先祷告。 Nah, kalau saya sendiri, saya begitu bangun, saya pasti berdoa dulu. 我呢，早上一起来一定先祷告。 Ya, saya membuat jadwal. Misalnya hari Senin pagi saya berdoa untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan dan keluarga. 我呢，做一个时间表，比方说早上礼拜一就是为教会祷告， Hari Selasa dan selanjutnya saya punya jadwal-jadwal tersendiri. 礼拜二、礼拜三每一天祷告的事项不一样。 Supaya doa saya itu terarah kepada Tuhan. 这样呢，我的祷告就有方向， Jadi kita penting untuk menyerahkan setiap permasalahan kita kepada Tuhan. 把我们自己的事情交托神，这是非常重要的。 Kita juga harus melepaskan kontrol. 我们不要自己掌控， Artinya kita mau belajar menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. 不要自己掌控，就是说我们不能够掌控的事就不要去掌控。 Nah, dalam situasi yang tidak pasti kan pasti ya ada hal-hal yang sepenuhnya di luar kemampuan kita. 有很多事情是在我们的能力范围之外， Misalnya sekarang cuaca itu lagi tidak bersahabat ya ibu-ibu. 比方说我们的天气好像对我们不太友善， Kadang panas, kadang hujan. 时冷时热。 Nah, cuaca buruk itu kan bisa mengganggu setiap apa yang sudah kita rencanakan. 这个天气不理想，会影响我们的计划。 Tadi saya tinggal di Depok, saya naik kereta 1 jam sampai Mangga Besar ya. 我在 Depok 住，我坐火车1个钟头就到 Mangga Besar。 Di Mangga Besar hujan gitu 那 ya. 你知道到了 Mangga Besar 下雨， Terus saya lupa bawa payung. 我忘记带雨伞， Tapi saya berhenti dulu karena masih jam 9. 因为9点还有时 Saya 间。 duduk, saya minum dulu di Indomaret di situ. 我先喝一杯的这个热的饮料。 Jadi ketika cuaca buruk itu kadang-kadang bisa mengganggu apa yang sudah kita rencanakan. 天气不理想，有时候会影响我们的计划， Tapi kita jangan marah begitu ya. 但是我们不要生气， Kita juga jangan panik. 我们也不要慌张。 Tapi kita belajar untuk menyesuaikan diri dan kita percaya bahwa ada tujuan Tuhan di balik setiap perubahan. 在不理想当中，我们学习怎么样去适应，要相信这背后呢有神的带领。 Jadi kita belajar menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. 学习把我们不能够掌控的事交托给神。 Nah, saya bersyukur pas saya mau berangkat ke sini hujannya tadi berhenti. 感谢上帝，当我要来到这里之后，雨停了， Jadi kita mau
所以不要自己掌控， Lalu kita juga mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 然后把自己全然交给主。 Artinya apa? 什么意思？ Memberi sepenuhnya kepada Tuhan itu artinya memberi seluruh hidup kita. 就是把我们整个的生命交给主， Pikiran kita juga kita serahkan kepada 我们的 Tuhan. 思想也交给主。 Perasaan hati kita pun tadi Ibu Neti juga ngomong pas mau doa. Masing-masing kita punya perasaan yang berbeda ketika kita berada di tempat. 我们的情感也交托给主。刚才我们这位们祷告的时候，我也曾经说过，我们来的时候每个人的心情都不一样，要安静下来。 Pikiran kita lagi gundah, mungkin tadi di rumah, aduh bagaimana atap rumah bocor dan sebagainya. 可能要来的时候下雨，我就想，诶，怎么样啊？我家里面漏水啊， Jadi kita mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. 这一切交给神。 Pikiran, perasaan, keputusan kita pun kita juga harus serahkan kepada 思 Tuhan. 想、情感、决定交给神， Masa depan kita pun kita juga serahkan kepada 前 Tuhan. 面的道路交给神， Anak cucu kita juga kita serahkan kepada Tuhan. 儿孙也要交给神。 Ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan, menyerahkan anak-anak saya, masa depan anak saya kepada Tuhan. 我祷告，把我儿女们的前途交在神的手中。 Pada waktu Natal 25 Desember yang lalu, 在去年的圣诞节， kami biasanya habis ibadah Natal kumpul keluarga. 平常教会的聚会完了以后，我们在自己的家庭里面有一个聚会。 Ya, kami kumpul di rumah kakak saya yang nomor 2, rumahnya itu ada di Parung. 在我二姐的家，我们有一个家庭的聚会。 Nah, lalu keluarga dari keponakan saya, anak kakak saya juga satu gereja juga di Kebayoran, kami kumpul semua. 姐姐的孩子就是我的外孙，在格巴尤兰聚会。 Nah, dia punya mertua itu dokter tapi udah pensiun. 那么这个我姐姐的亲家是医生，已经退休。 Sebelum kami makan, saya minta dokter ini mertua daripada ponakan saya pimpin doa. 吃饭以前，我请我姐姐的亲家祷告。 Ya, jadi dia berdoa satu persatu dan pertama dia bersyukur kepada Tuhan. 他首先感恩， Karena tahun ini anak, cucu, mantu bisa pelayanan semua pada saat perayaan Natal. 因为亲家的儿孙今年的圣诞参与侍奉， Lalu dia juga berdoa untuk dia sendiri karena usianya sudah 87. 他也为自己87岁感恩。 Ya, dia berdoa supaya Tuhan yang melindungi, menjaga. 他求神保守看 Lalu 顾， pada akhirnya dia berdoa untuk saya juga untuk keluarga kami. 最后他为我的家庭祷告， Dia doakan supaya anak-anak saya itu tetap setia kepada Tuhan. 让我的孩子们忠于神， Supaya Tuhan yang menuntun masa depan mereka. 让神带领他们的前程。 Bukan saja pada saat mereka masih muda, mereka giat pelayanan, tapi nanti ketika mereka sudah dewasa, sudah tua, mereka tetap ingat kepada Tuhan. 他不但为我的儿女的前途祷告，甚至为他们将来年老的时候仍然忠于神。 Jadi saya mengaminkan apa yang didoakan oleh ibu ini. 我为他所祷告的献上阿门。 Dia berdoa, dalam doanya itu dia menyerahkan masa depan anak-anak kami kepada Tuhan. 他在祷告中把我孩子们的前途交在神的手中。 Doa orang yang rendah hati sebetulnya Bapak Ibu-ibu membuka pintu pertolongan Tuhan. 谦卑的祷告就好像一扇门向神开启。 Jadi Tuhan itu tidak menolak hati kita yang hancur. 当我们的心灵破碎的时候，上帝并没有 Hati 拒 kita lagi 绝， remuk, kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan menerima semuanya itu. 上帝垂听心灵破碎的祷告。 Kita melihat Daud sendiri. 我们看大卫， Daud pada saat dia datang berseru kepada Tuhan, dia tidak menampilkan jubah dia sebagai seorang raja. 当他在神的面前祷告的时候，他没有带着国王的衣服祷告， Tapi Daud itu datang sebagai manusia yang rapuh. 他来到神的面前是以一个脆弱的人的身份。 Begitu juga dengan kita. 同样是我们， Tuhan butuh kejujuran ketika kita berdoa. 上帝要我们祷告的时候诚实。 Yang kedua, kita belajar dari ayat ini, dalam kesesakan percayalah kepada siapa Allah. 第二，在患难当中，我们要相信，我们要知道神是谁。 Artinya kita mau mengarahkan hati kita kepada karakter Allah. 就是在祷告的时候，我们的心呢，就是专将于神的性格。 Kita mau mengarahkan hati kita kepada sifat Allah. 我们要记得上帝的属性。 Tadi saya ada tanya ibu-ibu sifat Allah apa saja? 刚才我已经问了大家，神的性格有哪些呢？ Apa? Kasih, 慈爱、
Ya, setia, ya, 信使、 dia baik, dia mengampuni, 良善 dan lain sebagainya. 等等。 Jadi kita mau mengarahkan hati kita kepada sifat Allah yang maha baik itu. 在祷告的时候，要想起神的那些的属性。 Bukan hanya kepada keadaan kita yang susah. 祷告的时候，不是注重在自己的困难， Jadi hidup ini udah susah, jangan dipikirin susah lagi, begitu ya. 生活已经辛苦了，你不要一直在想你是很苦的。 Kita lihat Daud, dia berdoa bukan hanya karena dia punya masalah. 大卫祷告不是单单因为他有困难， Daud berdoa karena dia tahu siapa Allah yang ia sembah. 他祷告因为他知道他所敬拜的神是谁， Allah yang ia sembah itu adalah Allah yang setia, 就是信实的神， Allah yang berkuasa, 有权能的 Allah 神， yang baik, 良善的、 Allah yang dekat, 亲密的、 Allah yang hadir, 存在的、 Allah yang mendengar, 垂听祷告 dan 的 Allah 神， yang peduli di dalam setiap pergumulan kita. 在我们的生活的各种的挣扎，他很关心我们。 Jadi ketika kita dalam kesesakan, kita bisa menemukan kekuatan baru dari Tuhan. 在我们患难的时候，想到神的属性，我们就会得着新的力量。 Kita menemukan kekuatan itu bukan dari situasinya. 我们看见，我们得到力量，不是因为我们周遭的环境， Kita menemukan Tuhan karena kita mengenal siapa Allah yang menolong kita. 我们在祷告中遇见神，因为我们认识他是谁。 Ayat 5 mengatakan, sebab engkau baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia. 第5节说：“主啊，你本为良善，乐意饶恕人。 Ayat ini kita lihat Daud mengingat, ya, dia ingat karakter Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh setia. ”大卫纪念神是良善的，是信实的。 Jadi doa kita kuat bukan karena kata-kata kita yang baik, ibu-ibu. 我们的祷告有力量，不是因为我们的祷告的词很漂亮。 Ada banyak orang kalau disuruh doa takut kabur 很多人叫他祷告的时候，他就逃走， karena nggak bisa menyusun kalimat-kalimat. 他觉得他不会有漂亮的词句。 Padahal doa kita itu kuat bukan karena kalimat-kalimat kita, 其实祷告有力量，不是因为我们的 bukan 话 karena 语， kata-kata kita yang teratur rapi, 不是因为我们很有次序的这个说话， tapi doa kita kuat karena pribadi yang kita tuju adalah pribadi yang setia, pribadi yang penuh dengan 我 kasih. 们祷告有力量，因为我们知道我们祷告的对象是一个怎么样的一个神。 Jadi pada waktu kita mengalami kesesakan, Bapak Ibu semuanya, mari kita lihat kepada kebesaran Tuhan. 所以当我们有患难的时候，我们要想念上帝的伟大。 Pada waktu kita bergumul, 当我们挣扎的时候， mari kita melihat kepada kemahakuasaan Tuhan, 在挣扎的时候，让我们看见神的全能， bukan kepada besarnya masalah yang kita alami. 不是看我们自己的困难有多么大。 Artinya kita mengalihkan fokus kita dari ketakutan kepada kasih dan kepada kuasa Tuhan. 就是说，把我们的惧怕转向成向着神的慈爱。 Kita mengalihkan fokus kita kepada Tuhan itu ternyata Tuhan yang setia. 把我们的注意力转到拿信实的神， Nah, contoh misalnya kesehatan. 比方说我们的健康， Ibu-ibu di sini sudah banyak yang berusia, 很多我们在这里年长的， pasti banyak bergumul dengan kesehatan. 就在你们的这个健康上有很大的 Saya 增长。 sendiri pun kadang-kadang juga sakit. Saya sendiri juga seringkali mengalami 我 sakit. 自己也常常很多病病痛痛， Bergumul dengan tubuh kesehatan saya. 也为着我的健康挣扎。 Nah, ketika kita merasa tubuh kita ini sakit, 当我们觉得身体很不舒服的时候， ketika tubuh kita ini lemah, 软弱， ingat kita tidak hanya melihat sakit kita ya ibu-ibu. 记得不要一直看自己的， Jangan terlalu 痛处， ingat sakit, dipikirin aja sakitnya, jangan. 不要一直想你自己的苦。 Tapi mari kita sama-sama belajar mengingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. 让我们学习思想，神是医治的神， Tuhan yang Maha Penghibur. 神是安慰的神， Sehingga kita bisa semangat lagi untuk berjuang, untuk hidup dalam dunia ini. 让我们重新得力。 Kalau kita ingat pikirin sakit, ya kita nggak bisa kemana-mana. 假如我们一直注意在自己的病痛，我们都不 Lalu 能做 kita juga 事。 mengingat
kesetiaan Tuhan di masa lampau. 也要想念神的过去，他怎么样信实， Kita melihat kembali bagaimana Tuhan menolong kita. 看过去神怎么帮助我们， Kita melihat bagaimana Tuhan memelihara kita, membuka jalan bagi kita. 看神怎么样眷顾我们，为我们开路。 Kita ingat 2025 kemarin yang barusan kita lewat. 想一想刚刚过去的2025年， Pasti Tuhan sudah banyak menolong kita. 神一定很多的帮助我们， Membuka jalan bagi kita. 为我们开路， Dan juga memelihara kita. 眷顾我们。 Dan kalau kita ingat akan hal itu, 假如我们记得这些事， saya yakin ibu-ibu iman kita itu pasti akan dikuatkan lagi. 我相信我们的信心再次得到力量。 Iman kita dikuatkan untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang sama pasti juga akan menolong saya saat ini. 我们得着力量，相信同样的神一定也会现在帮助我们。 Tuhan yang sama 2025 pasti Tuhan yang sama juga akan menolong kita menjalani 2025. 2026年的神帮助我们进入2026年。 Ada seorang ibu, dia pernah mengalami masa-masa sulit. 有一个姐妹面临一些的困难， Karena ibu ini dia kehilangan pekerjaan. 她失业， Dan pada saat itu ibu ini dia berdoa. 她祷告， Dan pada akhirnya Tuhan dengar doa ibu ini. 神垂听， Tuhan buka jalan. 神开路， Sehingga ibu ini dia mendapatkan pekerjaan yang baru. 以致她有新的工作， Bahkan pekerjaannya itu jauh lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. 甚至于新的工作比旧的更好。 Lalu beberapa tahun kemudian, 几年之后， ibu ini dia kembali lagi, dia menghadapi masalah. 她又有困难， Lalu ibu ini mulai khawatir. 她开始担 Dia 忧、 mulai cemas. 心急 Dia、mulai takut tentang masa depannya. 怕前程。 Tapi akhirnya dia mengingat bagaimana Tuhan menolongnya dulu. Gitu. 后来她就想起过去神怎么帮助她， Jadi keyakinan itu membuat ibu ini dia tetap tenang. 这个信念让她能够安定下来。 Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang sama masih bekerja. 她仍然相信同样的神仍然工作。 Kesetiaannya di masa lalu tetap berlaku juga sampai sekarang. 神过去的信是现在还是， Jadi mari kita sama-sama mengingat kesetiaan Tuhan di masa lalu. 让我们记得神过去的信实。 Kalau saya tanya ibu-ibu bagaimana kesetiaan Tuhan di masa lalu, pasti banyak yang akan. 如果我问你们神过去怎么样对你信实，你一定很多的见证。 Lalu kita juga pegang janji Tuhan. 我们要紧紧的抓住神的应许， Kita pegang janjinya, bukan ketakutan yang kita pegang. 不是抓住惧怕。 Masalah kita mungkin besar ya ibu-ibu ya. 可能我们的问题很大， Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah kita jauh lebih besar. 问题大，神更大。 Nah, orang-orang karismatik kan mereka selalu mengklaim pegang janji Tuhan, klaim janji Tuhan. 我们这个灵恩派的弟兄们姐妹们，常常就肯定一句话，说要抓住神的应许， Saya pikir kita juga nggak masalah pegang janji Tuhan ya. 那是对的。 Tuhan berjanji akan menyertai kita, 神应许与我们同在， menjaga, 保护我 memelihara 们， kita. 眷顾我们， Karena Dia adalah Allah Immanuel, 因为他是以马内利的神， Allah yang selalu menyertai di setiap langkah hidup kita. 在我们每一个脚步，他与我们同在。 Yang terakhir di dalam kesesakan, mari berserulah dengan iman dan 最后 pengharapan. 在苦难当中向神呼求。 Ayat 6 dan 7, pasanglah telinga kepada doa permohonanku. Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu sebab engkau menjawab aku. 第6节、第7节，耶和华，求你留心听我的祷告，垂听我恳求的声音， Kita, 因为你必应允我。 ya. Jadi dalam ayat ini kita lihat Daud itu tidak diam. 在患难当中，大卫不是什么都不做， Dia tidak memendam perasaannya. 他没有压制他的情绪， Tapi dia berseru. 他向神呐喊， Dia berteriak, dia memohon kepada 向神呼求。 Ini kita lihat doa orang yang jujur. 这是一个诚实人的祷告。 Ya. Daud dia jujur kepada Tuhan. 大卫向神心存诚实， Dia terbuka kepada Tuhan. 向神开放自己， Penuh iman, 充满信心， penuh pengharapan. 充满盼望。 Iman Daud sederhana tapi kuat. 大卫的信心很简单，但是很坚固。 Dikatakan engkau akan menjawab aku. 他说：“因为你必应允我。” Bahkan di dalam ayat yang ke-17 Daud juga bilang begini, tunjukkanlah tanda kasih setiamu
第17节他说，求神向我显出恩待我的凭据。 Kita lihat di sini Daud dia betul-betul yakin bahwa Allah itu pasti akan bertindak. 他深信神必定要为他做事。 Jadi doa dalam kesesakan bukan doa putus asa ya Ibu. 在困难中的祷告不是一个失望的祷告， Ini kan Mazmur 86 ini kan doa dalam kesesakan. 因为这个诗篇86篇是在患难中的祈求， Jadi sekali lagi doa dalam kesesakan itu bukan doa putus asa, 所以患难中的祈求不是失望的祷告， tapi doa yang memegang janji bahwa Tuhan mendengar dan bertindak pada waktu. 失望中的祈求呢是抓住神应许的祈求。 Dan pada akhirnya ketika kita merasa hidup kita penuh beban, 当我们觉得我们的生活充满重担， banyak masalah, banyak 很多 kesulitan, 问题困难， mungkin tahun ini juga akan lebih berat lagi. 可能今年会更沉重。 Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 我们 2020. 不知道今年要发生什么， Bisa lebih ringan, bisa lebih berat. 可能更轻，可能更重。 Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, 但是神的话今天提醒我们， datanglah apa adanya kepada Tuhan. 来吧，就以你的样子来到神的面前， Datang apa adanya dan sepenuh hati kita kepada Tuhan. 照着我们的本性就来到神的面前。 Datang dengan air mata sekalipun Tuhan mau menerima doa kita. 甚至我们带着眼泪祷告，上帝还是悦纳。 Asalkan doa yang kita ungkapkan itu adalah doa yang betul-betul keluar dari hati 只 terdalam. 要是从内心诚实的祷告， Dan kita juga ingat siapa Allah yang kita sembah. 而且要记得我们所敬拜的神是怎么样的一位神， Kita sembah adalah Allah yang baik, 他是良善的、 Allah yang berkuasa. 全能的。 Kalau kita lagi masalah lagi menekan hidup kita, 当重担一样在我们身上的时候， mungkin saat ini kita lagi banyak masalah, dirundung masalah. 我们沉浸在困难当中， Mari renungkan kembali janji Tuhan. 想一想神的应许， Tuhan menyertai kita. 神的同在， Lalu kita juga baca kembali kesetiaan Tuhan di dalam firman-Nya. 在神的话里面寻找他的信实。 Janji Tuhan apa? 神的应许是什么呢？ Dia tidak meninggalkan kita. 他没有抛弃我们， Bahkan juga ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. 他不让我们自己一个人走， Lalu kita juga lihat bagaimana Tuhan menolong kita di masa-masa yang lampau. 也不会忘记过去神怎么帮助我们。 Masa-masa yang sulit, 在困难的时候， yang sangat tidak mudah. 在不容易的时候， Tapi Tuhan menolong 他帮助 dan kita bersyukur kepada 我 Tuhan. 们，为此感恩。 Jangan diam dalam kesesakan, tapi berdoalah kepada Tuhan. 在患难当中要呼求神， Serukan nama Tuhan. 呼求神， Bersandar kepada Tuhan, 依靠他， bukan kepada kekuatan 不 kita. 是依靠自己的才能。 Doa bukan pilihan terakhir ya ibu-ibu ya. 记得吗？ Tapi senjata pertama. 祷告不是最后的选择，没有路走才祷告，不是这样。 Jadi jangan mentok sana mentok sini kita baru ingat Tuhan terakhir, bukan begitu. 不要头破血流之后才来到神的面前。 Udah nggak bisa kemana-mana kepada manusia dan nggak bisa, udah kita lari kepada Tuhan saja. 没有路了才求告神。 Ingat doa bukan pilihan terakhir, 记得祷告不是你最后的选择， tapi senjata pertama kita. 乃是我们第一个武器。 Biarlah di dalam setiap kesempatan kita mau belajar bersandar hanya kepada kasih karunia Tuhan 在每一个机会要学习怎么样依靠神， yang lebih besar daripada khawatir kita, 神比我们的担忧更大， yang lebih besar dari takut kita, 比我们的惧怕更大， lebih teguh daripada badai kita, 神比我们的风暴更坚定， dan lebih setia daripada hati kita sendiri. 神比我们更信实。 Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. 我们所敬拜的神是不会抛弃我们的神， Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan iman 神 kita. 帮助坚固我们的信心。 Mari sama-sama kita 我们同 berdoa. 心祷告。 Minta Ibu ditutup doa. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，在这新的一年，我们第一次的聚会，你用你的话再一次的坚定我们。主，我们在这一年不知道要遭遇什么，可能是会更重的，可能会更轻的，不论是怎么样子的，我们都依靠你。更重的担子我们依靠你，更轻的我们不会飘飘然，求主帮助我们。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, di dalam tahun yang baru ini, di dalam persekutuan yang pertama, Engkau memberikan firman, memberikan bekal buat kami
Kami tidak tahu apa yang akan kami alami di dalam tahun 2026 ini. Mungkin lebih berat. Tuhan tolong supaya kami jangan lupa berkat-berkat Tuhan pada masa lampau. Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Jikalau apa yang kami alami dalam tahun ini lebih ringan, kami jangan sampai lupa daratan, jangan seperti kacang lupa kulit, sehingga malah meninggalkan Tuhan. Ajar kami Tuhan, doa bukan yang terakhir. Bukan karena kita sudah kebentur sana sini baru datang kepada Tuhan. Tapi doa adalah senjata yang pertama. Pada masa kami susah, yang pertama kami cari bukan manusia, tapi Tuhan. Yang berkuasa, yang berdaulat, yang mampu dan bisa dan mau bantu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. 我们非常谢谢 Deborah Kano 传道给我们美好的信息，给我们奔走这一年的一个这个干粮口粮。Kita berterima kasih kepada Guru Injil Deborah Kano yang sudah memberikan firman Tuhan yang merupakan bekal untuk kita jalan di dalam tahun yang baru ini. 诗篇第86篇让我们看见大卫在患难中依靠神，所以他心中还是有平安的。 Mazmur 86 yang kita pelajari hari ini, kita melihat bahwa Raja Daud di dalam kesesakan, kesusahan, penderitaan, dia tahu bagaimana datang berseru kepada Tuhan sehingga hatinya tetap damai walaupun ada banyak kendala. Di dalam Tuhan dia ada damai. 我们来唱一首诗歌，新的安宁。Kita angkat satu puji-pujian, nyamanlah jiwaku.